Bertemu semula dalam cerita dan Astro Awani hari ini bawakan laporan mangsa banjir dan penduduk rantau panjang membantah pembinaan projek lembangan Sungai Bersepadu Sungai Golok fasa pertama yang katanya mengakibatkan banjir luar jangka baru-baru ini. Malah mereka mendakwa sebahagian besar rumah mereka tenggelam kerana banjir tersebut yang sebelum ini tidak pernah dialami pada skala tersebut. Dan mereka mengadakan demonstrasi secara aman di tapak projek berkenaan hari ini. Mereka antaranya mendesak supaya kerajaan negeri dan kontraktor projek berkenaan membina pintu air di benteng projek lembangan sungai tersebut sebagai alternatif untuk mengalirkan air Sungai Golok. Dan untuk cerita di sebalik berita ini, kita terus saja bersama dengan wakil Astro Awani di Kelantan, Muhammad Fandi Muhammad. Mungkin Fandi boleh kongsikan sedikit tentang demonstrasi yang diadakan hari ini. Baik, terima kasih Naila. Sebenarnya penduduk yang terkesan atau pemangsa banjir dari beberapa buah kampung, lebih pada 10 kampung, antaranya Kampung Tersang, Kampung Kersang, Kampung Padang Licin dan sebagainya. Mereka mengambil ikhtiar ataupun melakukan demonstrasi bagi menyuarakan bantahan mereka dan juga kebimbangan mereka. Ini kerana seperti yang kita laporkan sebelum ini, banjir luar jangka yang melanda rantau panjang khasnya dianggap luar biasa kerana sebelum ini walaupun berlaku pada tahun 2014, seperti yang kita tahu hampir keseluruhan negeri Kelantan ini tenggelam pada 2014. Namun pada kali ini air yang melimpah dan juga suasananya lebih besar dakwa penduduk berbanding pada tahun 2014. Dan mereka mendakwa kejadian air yang melimpah dengan begitu cepat ini adalah disebabkan oleh projek lembangan Sungai Bersepadu Sungai Golok yang masih lagi dalam pembinaan, yang mana projek berkenaan fasa pertama dijangka siap pada tahun 2024. Dakwaan itu kita dapat dia punya rumusannya kerana sebelum ini Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuaman telah menjelaskan dan juga menafikan banjir buruk yang berlaku di rantau panjang itu disebabkan oleh pembinaan ataupun projek tersebut. Namun siang tadi kita dapat saksikan sebahagian besar mereka yang rata-ratanya mangsa banjir menyuarakan bantahan dan rasa tidak puas hati mereka sekiranya pihak berkaitan tidak melakukan sesuatu. Jadi apa kata Naila, kita dengarkan apa yang diluahkan kepada Astro Awani. 100% lah punca utama banjir berat ni berpunca daripada benteng ni lah. Sebabnya tak ada satu pun gate untuk air tubik. Daripada 30 kilo rasa ada. Daripada Laceh sampai tu Ubel. Satu pun gate air tak ada untuk alirkan air. Lepas tu air nak pergi mana? 8 bulan lagi akan jumpa pulak lah kalau tak ada tindakan segera tak. Kalau cuaca sekolah ni tak dapat lah. Saya jamin. Sebab saya boleh kata kerana benteng sebelum ni kami duduk puluh-puluh tahun dah. Tak rajin lagi banjir sampai selerai. Rumah pun sampai hanyut. Kalau benteng ni terusan gini tak ada laluan air, mungkin terkesan kat akhir datang orang hilang kampung, bukan hilang orang duduk. Hilang kampung, hilang rumah. Adakah kerajaan nak lagu tu? Dia duduk ruang-ruang nak dengar suara rakyat, mandat rakyat. Mana apa ni, saya 2 minggu dah muja tak mati, tak ada orang mai tanya khabar lagi. Kita mati besar mengetah 22 tahun dah tak tahu nak mai tengok rakyat. Gapo dia sebenar dia nak? Piti ada dah. Saya bukan nak minta piti, bukan nak minta kereta. Nak mari suruh tolong tengok. Saya nak bincang mari di balas tersen kita duduk selo. Jadi Fandi, apa sebenarnya tuntutan mereka? Adakah mereka khususnya menggesa supaya projek pembinaan ini dihentikan serta-merta atau adakah mereka ada tuntutan yang lebih spesifik? Ada, saya difahamkan dalam laporan menyebut tentang pembinaan pintu air. Apa sebenarnya gesaan mereka ini? Itu Naila, saya ingin memberi gambaran kepada Naila projek Bersepadu Lembangan Sungai Bersepadu ini yang mana ianya merupakan satu jajaran sungai daripada Sungai Tok Ubang dan juga Sungai Lemai yang mana persimpangan sungai berkenaan akan bersambung dengan Sungai Golok. Dan di sepanjang sungai itu ada tebingnya
Jadi apa yang disuarakan oleh penduduk itu adalah benteng yang dibina bersebelahan dengan sungai berkenaan. Semasa saya membuat tinjauan udara dengan unit udara Jabatan Bomba dan Penyelamat hari kedua Rantau Panjang digenangi air, saya dapat melihat bagaimana aliran air yang rata-rata daripada Rantau Panjang itu tidak dapat keluar ataupun tersekat di benteng tersebut. Jadi penduduk mereka meminta supaya benteng tersebut di bawah benteng itu digali satu kalbot ataupun turusan yang dipanggil oleh mereka itu sebagai pintu air. Sekiranya berlaku limpahan air Sungai Golok, mereka tidak akan, orang kata, air itu dapat mengalir keluar ke sebelah benteng itu. Itu yang mereka maksudkan. Ini kerana baru-baru ini semasa banjir yang melanda Naila di kawasan Rantau Panjang itu, mereka juga berdepan dengan situasi banjir air termenung. Yang mana saya dimaklumkan hampir 2 minggu kampung Tersan khasnya ditenggelami air termenung itu. Itu yang mereka maksudkan supaya diadakan ataupun dibina terusan ataupun pintu air di benteng itu. Jadi mereka minta pintu air itu bukan satu dibina, sebaliknya mungkin 5 ataupun 6 supaya apabila limpahan air Sungai Golok itu berlaku, aliran air yang melimpahi kampung-kampung, 10 kampung ataupun beberapa buah kampung Tersang, Padari dan sebagainya, air yang berlaku di situ dapat dialirkan melalui pintu air tersebut. Namun apa yang saya boleh kongsikan, Naila, sebenarnya pembinaan projek bersepadu lembangan sungai bersepadu Sungai Golok ini telah pun mendapat kajian dan juga penelitian yang begitu rapi oleh bukan satu saja agensi, sebaliknya pelbagai agensi yang memberikan maklum balas dan juga kajian sebelum pembinaan itu dibuat walaupun ada rungutan. Namun saya kira mungkin pihak kerajaan dan pihak yang berkaitan termasuklah kontraktor yang membinanya mempunyai alasan yang tertentu kenapa projek tersebut kenapa dibuat di situ dan kenapa tidak boleh dibuat aliran air ataupun kunci air itu. Apapun mereka yang meluahkan perasaan mereka dengan nada yang begitu marah dan juga mereka sebenarnya ingin menyampaikan kemarahan mereka dan juga kebimbangan mereka kepada pihak berkaitan. Ini kerana pada masa ini juga penduduk masih lagi mengalami situasi trauma di mana jika berlaku hujan dalam tempoh sehari pun mereka sudah khawatir dan mula nak mengemaskan barang, bimbang takut berlaku limpahan air Sungai Golok, dan keadaan yang tidak tenteram itulah yang mendorong mereka membuat bantahan secara aman dengan harapan supaya masalah ini dapat disampaikan kepada pihak berkaitan dan tindakan segera boleh dilaksanakan. Saya kira sebenarnya Naila, perkara ini telah pun diambil maklum oleh pihak berkaitan dan mungkin juga dalam tempoh sehari dua ini mungkin ada maklum balas daripada pihak berkaitan, Naila. Fandi, penduduk yang terlibat dalam demonstrasi hari ini seperti yang Fandi katakan mereka trauma dengan banjir yang melanda. Jadi ada antara mereka yang mereka sendiri merupakan mangsa banjir baru-baru ini. Bagaimana mereka sekarang ini selepas banjir melanda dan dikatakan banjir tersebut adalah berlaku di luar jangka, mereka tidak bersedia untuk berdepan dengan banjir pada ketika itu dan pada skala itu. Jadi di mana mereka sekarang dalam proses pemulihan pasca banjir? Sebenarnya sebahagian besar mereka yang hadir pada sesi demonstrasi itu adalah mangsa banjir, di mana apa yang dimaklumkan sebahagian besar daripada mereka itu masih lagi belum orang kata membeli peralatan baru dan masih lagi dalam proses pemulihan. Mereka juga bimbang jika dibelinya peralatan baru seperti mesin basuh ataupun peti sejuk akan berlaku pula limpahan air. Ini kerana sudah 2 kali mereka dilanda banjir dalam tempoh yang terdekat. Jadi untuk mereka membeli peralatan baru itu mereka merasa bimbang, rosak dan sebagainya. Sebenarnya Naila, proses pemulihan yang masih lagi berlangsung, masih lagi berlaku di Rantau Panjang ini saya kira mungkin memakan masa yang agak lama sebab siang tadi sekalipun bila saya melalui beberapa buah kampung, jalan di beberapa buah kampung di sekitar Rantau Panjang, saya dapat melihat masih ada lagi aktiviti menjemur pakaian, aktiviti membawa tilam keluar untuk dijemur. Kereta pun saya tengok seolah-olah macam tersadai, ada yang dijemur, ada yang masih lagi berada di dalam workshop.
Jadi perkara ataupun proses pemulihan ini mungkin memakan masa, dan pada masa yang sama kita kena ketahui bahawasanya mereka yang berada di kebanyakan kampung di sekitar Rantau Panjang ini merupakan mereka yang bekerja kampung, sama ada menoreh getah, menjadi orang kata peniaga sendiri dan sebagainya, yang saya kira keperluan untuk mereka belanjakan untuk peralatan rumah dan juga sebagainya dalam rumah mereka itu mungkin mereka memikirkan perkara ini sebanyak lebih daripada 2-3 kali. Kerana baru kita tahu baru-baru ini sesi persekolahan mulai dibuka dan mereka juga terpaksa membelanjakan sebahagian bantuan yang diperolehi sama ada daripada bantuan kerajaan ataupun badan bukan kerajaan, mereka belanjakan untuk sesi persekolahan, dan pada masa yang sama juga mereka terpaksa membelanjakan sebahagian duit yang ada itu untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Saya juga dimaklumkan oleh sebahagian penduduk dan juga mangsa banjir yang berada di demonstrasi tersebut, mereka orang kata masih lagi mengharapkan bantuan daripada pihak bukan kerajaan dan juga kerajaan sendiri, yang antara lain keperluan utamanya adalah tilam, katil dan juga peralatan sekolah. Itu yang mereka sampaikan kepada saya. Jika ada pihak-pihak yang sudi untuk menghulurkan bantuan, beberapa item tersebut diperlukan buat masa ini. Mereka tidak mahu lagi kata bantuan berupa beras, makanan dan sebagainya. Itu kerana barangan tersebut telah pun mencukupi untuk tempoh mungkin sebulan atau 2 bulan. Namun peralatan seperti yang saya sebut, tilam, katil dan juga peralatan sekolah amat diperlukan buat masa ini, Nailah. Baik, terima kasih Muhammad Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan, dan kami akan terus ikuti perkembangan ini khususnya reaksi pihak berkuasa susulan demonstrasi bantahan projek pembinaan lembangan sungai bersepadu di Sungai Gulok. Dan itu perkongsian untuk cerita jam ini bersama saya Nala Huda. Kita jumpa lagi. Salam hormat.